Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadrat Allah atas segala limpah kurnia beserta izin dan rahmat daripadanya, dapat bersekian kalinya kita bersiaran bertemu pada kuliah online kali ini atau atas talian, dan semoga diberkati rahmati pertemuan kita insya-Allah dan membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Para penonton, pendengar dan juga para hadirin rahimakumullah sekalian, bercakap mengenai tentang ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, mewujudkan sifat rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala yang dinukil ambil daripada kitab Mukashifatul Qulub, tentang penawar bagi jiwa, pengobatan dan perubatan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa asrarihi fi darain, amin insya-Allah. Apakah itu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang biasanya sinonimnya dikaitkan dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang perlu ditakuti kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, akan maksud dan juga perkataan takwa itu ada berbagai macam maksud dan makna yang dihuraikan oleh para alim ulama. Di antaranya dapat kita nukil pada kali ini ialah sifat takwa itu adalah sifat orang yang sentiasa ataupun selalu berjaga-jaga. Ibaratkan seperti kita ini yang berada di sebuah bilik, di dalam sebuah bilik yang mana bilik itu dipenuhi dengan duri-duri di atas rantainya, dan andainya demikian rupalah kiranya keadaan situasinya, bagaimana keadaan kita dalam mengatur langkah kita, dan sudah pastilah kita akan berjaga-jaga dan berhati-hati dalam mengatur langkah kita untuk menuju ke pintu bilik itu, untuk keluar pada bilik tersebut. Maka begitulah kira ketakwaan pada Allah Ta'ala, yakni seseorang mukmin itu atas dasar kerana ketakwaannya kepada Allah Ta'ala berjaga-jaga atas apa yang hendak dilakukannya, berjaga-jaga di atas apa yang ingin diucapkan dan dicakapkan dan dilafazkannya. Difikirkan terlebih dahulunya sebelum melakukan satu perkara ataupun mengucapkan satu lafaz kata. Maka itulah dia di antara yang ada banyak sifat ataupun maksud sifat bertakwa tersebut. Dan secara umum juga takwa ini dapat kita rumuskan dan kita pecahkan ianya mengikut kepada ejaan itu sendiri. Pertama sekali, huruf ta ataupun huruf ti yang bermaksud ataupun yang dimaksudkan dengan ta itu ataupun ti itu ialah tawakal. Orang bertakwa bertawakal penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, 100% menyerahkan dirinya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam firman Allah Taala berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah jugalah yang sebaiknya untuk ditawakalkan oleh seorang beriman itu, ataupun diserahkan dirinya akan orang beriman itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah jugalah manusia itu, orang beriman itu bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tawakal itu sendiri juga mempunyai dua cabangnya. Yang pertama, kalau dalam bahasa Arab panggil tawakkul ataupun tawakal.
yakni berserah diri yang benar pada Allah Ta'ala, yakni setelah kita usaha dengan sehabis usahanya dan natijahnya ataupun keputusannya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lagi maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Sebagai contoh, seorang pelajar yang dah sehabis hempas pulas dalam berusaha untuk belajar, dah mengkaji pelajaran, menghadiri kelas-kelas tambahan dan kemudian menghafal apa yang perlu dihafal dan sebagainya, dan menduduki ujian dan peperiksaan, dan selepas itu diserahkanlah keputusannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia maksud sifat tawakkul ataupun tawakal yang sebenarnya. Dan yang kedua, ada sifat yang dipanggil juga tawakul ataupun tawakal, iaitulah dia sifat yang tidak tepat bagi sifat tawakal tersebut. Apa dia? Yakni tanpa usaha terlebih dahulu, tanpa bekerja keras terlebih dahulu, hanya langsung bertawakal pada Allah semata-mata. Umpama ibarat seorang suami yang ditanya oleh seorang isterinya, "Bang, tak keluar bekerja ke?" Katanya, "Apa nak kerja? Nanti rezeki datang di hadapan pintu kita." Allahu Akbar, tabarakallah, masya-Allah. Ya, hadirin Allah sekalian, inilah sifat tawakul ataupun tawakal yang tidak tepat. Yakni tidak ada usaha, tidak ada kita katakan kerja keras yang didahuluinya, hanya sekadar mengharapkan saja. Hingga kan hadirin Allah SWT, berdoa itu, solat duha itu, kalau kita minta rezeki pada Allah Ta'ala, solat duha itu, berdoa itu, berzikir minta pada Allah Ta'ala seperti Ya Razak, Ya Razak, itu pun dah dikira juga sebagai usaha kita dalam mengharap pada Allah SWT. Lantas nanti barulah Allah Ta'ala membalas ianya dengan balasan rezeki dari Allah Ta'ala. Maka begitulah kiranya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah meriwayatkan bahawasanya ada seorang sahabat yang ingin datang ke majlis Rasulullah SAW, dan kemudian dia menunggang tunggangannya, dan kemudian setelah diturun daripada tunggangannya dan dibiarkan tunggangannya itu berada di satu tempat, satu pojok, lalu kemudian dimasuk ke dalam majlis Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya, "Sudahkah engkau mengikat akan kendali ataupun akan tungganganmu?" Maka kata seorang sahabat lelaki itu, dia kata, "Fatawakkal ala Allah, tawakal saja pada Allah SWT." Maka Rasulullah pun menegurnya dengan mengatakan, "Ikat dahulu tungganganmu dan maka terus dan barulah bertawakal pada Allah SWT." Maka orang yang bertakwa benar memahami erti tawakal yang sebenar. Dia akan berusaha dengan seusaha-usahanya, dengan tulang empat keratnya, dan kemudian dengan berdoanya, dengan salat hajatnya dan sebagainya, dan akhirnya barulah diserahkan dan bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila tawakal itu sudah ada, dia akan menimbulkan satu lagi sifat daripada diri orang beriman itu, diri orang bertakwa itu adalah apa dia? Sifat redha dengan keputusan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Dan setelah sifat redha itu lahir daripada seorang beriman yang bertawakal pada Allah Ta'ala, maka dia akan melahirkan juga satu lagi sifat, itulah dia sifat syukur pada Allah Ta'ala dengan apa yang ditentukan, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pertama-tama tawakal ataupun takwa itu berasas ataupun berdiri daripada sifat pertama-tama tawakal pada Allah SWT dengan sebenar-benar tawakal, dan tawakal yang sebetul-betulnya. Dan keduanya, kalau ikut dalam bahasa bahasa bumi kita, tawakal itu ataupun takwa itu dieja dengan sifat, dieja dengan huruf setelah T ialah huruf A. Adalah bermaksud A itu amanah. Amanah. Orang bertakwa itu sangat amanah. Seperti mana dalam sabda SAW mengatakan, "Adil amanata liman iktamanaka wala takhun man khanak." Yang bermaksud bahawasanya, dan bersifat amanahlah kamu kepada orang yang memberi amanah kepada kamu. Maka hadirin rahmatullah sekalian, di antara amanah yang ada yang kita perlu laksana dan menggalah sepanjang hidup kita ini adalah kehidupan kita sendiri adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diri kita sendiri adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, adalah pinjaman dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita jaga dan perlu kita pelihara sebaik-baiknya.
Maka sebab itu dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan la darar wa la dirar, tidak boleh mencederakan atau dicederakan. Yakni tidak boleh kita mencederakan tubuh badan kita dengan sengaja maupun tidaknya, dengan kita tidak menjaga tubuh badan kita hingga kan ia boleh membuat kerosakan dan sebagainya. Makanya jadi menjadi sebagai amanah kita, kalau dapat kita pergi ataupun kita sentuh dalam sudut ini, itulah dia sudut kesihatan. Kesihatan juga merupakan sebagai amanah dari Allah SWT yang Allah titipkan kepada kita. Maka tanggungjawab kita sebagai orang beriman lagi bertakwa pada Allah Ta'ala, hendaklah menjaga amanah itu. Itulah dia amanah kesihatan. Ramai di antara kita yang mungkin bagi kita menjaga kesihatan itu bukan daripada Islam. Menjaga kesihatan itu satu perkara yang biasa. Menjaga kesihatan itu adalah hal dunia. Tuan-tuan sekalian, mari kita perbetulkan sedikit persepsi kita, pandangan kita tentang hal ini. Kesihatan merupakan tanggungjawab kita dan amanah untuk kita jaga, dan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dipelihara. Maka ramai kadang kita lihat ya, seseorang yang kebanyakan dalam masyarakat kita terkena akan penyakit, contoh seperti penyakit kencing manis. Dan apakah punca penyakit kencing manis itu? Yang biasa dan ramai dan umum dah telah mengetahui kerana pengambilan gula yang lebih ataupun berlebihan dalam pengambilan gula. Maka hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ini perlu dipandang dan diambil secara serius. Kalau andailah memang pengambilan gula yang lebih itu boleh membawa kepada kemudaratan, yakni penyakit kencing manis contoh sepertinya, maka wajiblah bagi orang beriman itu untuk menjaga dirinya supaya tidak terjebak atau terkena dengan penyakit dan wabak tersebut. Ini kadang-kadang minta maaf, mohon kemaafannya hadirin sekalian, menjadi satu kebiasaan pula dan menjadi sebagai satu, kita katakan satu norma biasa pula, dengan mengatakan kebanyakan kita terdengar dan masyarakat kita akan bahawasanya biasalah ustaz, dah tua begini, kalau tak sakit kencing manisnya, sakit jantungnya, kalau tak sakit jantungnya, darah tingginya. Hadirin kasih Allah SWT, mari kita jadikan perkara itu suatu perkara benda yang tidak biasa, yang luar biasa dan bukan biasa-biasa. Ya, tidak biasalah bagi orang beriman itu untuk ada penyakit. Kerana baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW, contoh tauladan kita, tidak mengalami atau terjebak terkena dengan penyakit-penyakit sedemikian rupa. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW menjaga kesihatannya. Dan ada kitab yang menulis sekarang mengenai tentang Tibbun Nabawi, tentang cara perubatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ini saya jelaskan dan saya tegaskan di sini bahawa penting untuk kita menjaga kesihatan kita. Dan kalaulah andai wa'iyazbillah sudah memang kita terkena akan penyakit kencing manis tersebut, maka sekali lagi sudah kita kata double up, sudah berganda tanggungjawab kita untuk menjaga akan kesihatan kita. Maka prevention is better than cure. Pengelakkan itu adalah lebih baik daripada perubatan ataupun diobati. Pencegahan itu lebih baik daripada diobati. Maka selagi ataupun sebelum kita terkena penyakit kencing manis tersebut sebagai contohnya, maka hendaklah kita menghindarinya, menjaga pemakanan kita, menjaga kadar gula yang kita ambil supaya tak terjebakkan perkara tersebut. Ada juga mungkin kadang-kadang kita dengar dalam masyarakat kita, Allah Ustaz, jaga pun terkena juga, kalau nak kena juga. Nah, hadirin sekalian, ini mungkin kata-kata yang kita katakan kurang tepat lah. Ya, mana mungkin, mana bisa mungkin, ya, mana boleh mungkin kalau betul kita jaga boleh terkena penyakit tersebut. Mustahil nak uzulah min zalik, ya. Tapi mungkin kerana kita adalah yang kita terlebih dan kita terkurang dan kita tak menjaganya, pasti akan mendapatkan penyakit tersebut. Maka di antara tugas orang beriman dan bertakwa, dan orang bertakwa itu akan pasti menjaga amanah tersebut. Yakni antara contoh yang banyak ada amanah kehidupan kita, antara contohnya ialah amanah menjaga kesihatan kita. Sebab itu seperti mana Allah Ta'ala anugerahkan kita kehidupan ini dengan kehidupan yang sihat, maka hendaklah kita jaga ianya sampai hingga kita pulang kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratlah hadirin Allah, ibarat contoh seseorang menitip amanahkan pada kita untuk menjaga keretanya.
kerana mungkin dia ingin berlayar ke satu tempat atas urusan kerja dan sebagainya. Ya, dia katakan bahawa, Pak Haji, tolonglah jaga kereta saya dalam masa seminggu. Ya, kerana saya nak pergi berlayar ni, ada itulah kerja. Maka kita pun kata, yelah, baiklah. Kita pun jagalah kereta dia, sama-sama kita bawa kereta sana kemari. Tetapi kita tak menjaga keretanya. Aksiden, terlanggar, bopeng sana, rosak sini, pecah sana, pecah sini. Ya. Dan kemudiannya genap lepas seminggu pulang orang itu daripada kerjaannya, daripada luar negerinya, lalu dia minta balik semula. Tuan Haji, terima kasihlah jaga kereta saya nak balik kereta saya. Ketika mana kita kembalikan keretanya dalam keadaan yang rosak, yang tak boleh nak start, yang tak boleh nak nak bergerak, nak berjalan, yang pecah lampunya, yang bopeng sini sana, apa agaknya akan respon ataupun reaksi orang pemilik kereta tersebut kepada kita? Pasti akan ditanya, apa jadi kereta saya? Kenapa dia macam ni? Awak tak jaga ke? Kenapa awak tak amanah? Kenapa saya dah titipkan pada awak, saya dah amanah kepada awak untuk jaga kereta saya? Kenapa awak buat saya macam ni? Begitu banyak persoalannya. Itu baru manusia dalam Allah sekalian. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna, yang maha berkuasa di atas segala-galanya. Yang ada juga dalam sifat Allah Ta'ala itu yang sangat dan amat, Allah itu maha prihatin ya, kepada hamba-hambanya. Maka pasti akan ditanya soal kita, akan kehidupan kita, akan ditanya pada kita akan jasad tubuh kita yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Taala, ditanya pada kita oleh Allah Taala akan nikmat sihat yang Allah kurnia dan Allah Subhanahu Taala anugerahkan serta amanah kepada kita. Justru itu benarlah baginda SAW pernah mengingatkan kita nikmatan, dua nikmat yang sentiasa dilupai oleh manusia. Apa dia itu? As-sihah wal faragh. Yang pertama sekali adalah kesihatan, dan kedua adalah masa lapang, yang kita kadang-kala, kata bahasa Indonesia apa, cuek ataupun cuai dalam untuk menjaganya dan memeliharanya. Maka hadirin Allah sekalian, orang beriman lagi bertakwa menjaga amanah tersebut. Itu baru satu dalam bab tentang kesihatan. Amanah yang kedua adalah tentang mengenai bab apa kita katakan, itu tentang pemeliharaan diri sendiri. Yang kedua, amanah sebagai seorang ibu ayah, amanah sebagai seorang anak-anak, amanah sebagai seorang suami, amanah sebagai seorang isteri, amanah sebagai seorang pekerja, amanah sebagai seorang masyarakat rakyat, amanah sebagai seorang teman rakan tawulan, amanah sebagai seorang adik-beradik. Kita sebenarnya ini banyak terikat dengan amanah dan amanah yang perlu kita galas, yang perlu kita laksanakan dan kita jaga sepanjang hidup kita. Makanya orang bertakwa itu akan menjaga amanah yang dititipkan kepada dirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau beliau itu seorang ayah, maka dia akan jaga amanah itu sebaik-baiknya. Jikalau dia itu seorang ibu, maka dia akan menjaga amanah itu sebaik-baiknya. Maka dan juga begitulah kiranya kalau dia seorang suami, isteri ataupun anak-anak, dia akan menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Sebab amanah ini nantinya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada diri kita ataupun ke atas diri kita. Kepada diri kita, yakni dapatlah kita menjawab segala apa yang Allah Subhanahu Taala soal tanya di akhirat kelak sana. Tetapi yang ditanya di atas ke atas kita itu adalah satu perkara yang kita katakan memakan diri kita sendiri, yang kita tak dapat menjawab soalan-soalan tersebut, dan hingga akhirnya terjebak kita ke kancah kehinaan wa'iyadzubillah min dzalik. Dan semoga kita mendapat ataupun dapat kita menjalankan amanah kita dengan sebaik-baiknya. Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, setakat ini saja dulu insya-Allah dalam pertemuan kongsi kita pada kali ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab tentang takwa yang akan kita sentuh dalam bab tentang Qaf ataupun tentang Q. Apakah Q stand for, ataupun Q itu adalah apakah maksud maknanya. Kita akan sambungan nanti, kita akan kongsikan pada sesi akan datang lagi insya-Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.